Menarik pagi ini, Tun M akui benarkan kapal Israel berlabuh sebagai usaha damai Malaysia-Israel. Larangan kapal Israel masuk Malaysia isyarat jelas tidak iktiraf rejim Zionis. Zul Hazmi selar kenyataan Hasnul berhubung pertukaran Presiden Bermuda. Bersatu tidak akan pecat Wakil Rakyat Bukit Gantang. Jika tidak berani tegur DAP, UMNO disaran keluar kerajaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstem News edisi pagi Khamis 21 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstem TV dan follow Facebook Netstem Malaysia. Berita sepenuhnya, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan keputusan kerajaan pada 2002 membenarkan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, untuk berlabuh. Ketika itu, Malaysia masih menaruh harapan kepada usaha damai antara Palestin dan Israel. Beliau berkata kerajaan ketika itu juga pernah membenar pasukan kriket Israel dengan harapan rakyatnya dapat melihat bahawa penduduk Malaysia yang majoriti beragama Islam boleh hidup bersama dengan rakyat beragama lain. Namun, malangnya segala usaha itu jelas sia-sia kerana Israel selepas itu terus memperlihat sifat kebinatangannya dan terus membunuh rakyat Palestin. Tambah Mahathir, laluan kepada ZIM juga sekadar kebenaran kepada perjalanan sesebuah kapal tanpa memperlihat sebarang sokongan kepada rejim Israel dan tindakannya membunuh rakyat Palestin. Keputusan kerajaan melarang kapal Israel memasuki Malaysia memberi isyarat jelas bahawa negara ini tidak mengiktiraf rejim Zionis itu dan tidak akan bersekongkol dalam usaha membantunya dari segi ekonomi, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Spotlight Apresiasi Sinema Malaysia tahun 2023 di Putrajaya, jurucakap kerajaan itu berkata keputusan tersebut adalah selari dengan dasar kerajaan selama ini yang memberi penegasan mengenai beberapa isu melibatkan Israel. Fahmi berkata langkah kerajaan membatalkan keputusan terdahulu pada 2002 dan 2005 yang membenarkan ZIM iaitu syarikat perkapalan berpangkalan di Israel memasuki Malaysia dengan serta-merta menunjukkan keutamaan negara dalam memperjuang nasib penduduk Gaza. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, berkuat kuasa serta-merta syarikat perkapalan berpangkalan di Israel, kapal yang menggunakan bendera rejim Zionis serta kapal dalam perjalanan ke negara itu dilarang memasuki atau memuatkan kargo di mana-mana pelabuhan Malaysia. Perdana Menteri berkata sekatan itu adalah tindak balas terhadap perbuatan Israel yang mengetepikan prinsip asas kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian dan kekejaman berterusan terhadap warga Palestin. Fahmi juga berkata sekatan itu dijangka tidak menjejaskan operasi dari segi perkapalan dan penggunaan pelabuhan. Naib Ketua Pemuda Amanah Zul Hazmi Hassan menyelar kenyataan bekas ketua sayap itu Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim yang mendakwa ada suara dalam kalangan ahli yang mahu Presiden Amanah ditukar menjelang pemilihan parti akhir bulan ini. Zul Hazmi menyifatkan kenyataan Hasnul sebagai fiksyen dan menegaskan semua ahli amanah tahu bahawa jawatan Presiden tidak dipertandingkan tetapi dipilih secara konsensus oleh 27 orang jawatan kuasa yang diundi perwakilan. Katanya ahli amanah tidak bodoh dan tahu jawatan Presiden tidak dipertandingkan. Maka kabar angin yang mengatakan ada arus mahu menukar Presiden hanya fiksyen yang direka-reka. Kemarin Hasnul menyifatkan Presiden Amanah Muhammad Sabu tiada visi yang jelas apabila menyeru pemuda parti itu agar menjalinkan kerjasama dan memperkuatkan UMNO bagi meraih sokongan rakyat di negeri pembangkang. Menurut kenyataan di laman Facebook, beliau mempersoalkan mengapa perlu memperkukuhkan UMNO yang memang diketahui punyai jutaan keahlian dan ribuan cawangan. Antaran itu turut melampirkan laporan berkenaan kenyataan Muhammad
pada Konvensyen Pemuda Amanah Nasional 2023 di Kuala Lumpur pada minggu lalu. Bersatu tidak akan memecat Wakil Rakyat Bukit Gantang atas sokongan beliau kepada Kerajaan Perpaduan. Jawab pertanyaan tentang nasib Ahli Parlimen Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal, Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Bersatu mahukan wakil rakyat itu sendiri melepaskan kerusi Bukit Gantang. Syed Abu Husin merupakan ahli parlimen yang kelima daripada Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar pada 28 November lalu. Beliau menyusuli langkah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Suhaili Abdul Rahman, Azizi Abu Naim dan Zahari Kecik yang berkata ia demi rakyat yang mereka wakil. Syed Abu Husin sebelum ini memberitahu beliau kecewa PN tidak berunding bagi mendapat peruntukan wakil rakyat pembangkang. Hamzah bagaimanapun berkata, pilihan raya akan menentukan sama ada rakyat Bukit Gantang bersama Syed Abu Husin. Bersatu pada 5 November lalu mengumumkan keahlian Iskandar digantung selama 4 tahun. Sekiranya tidak berani menegur kebiadaban pemimpin-pemimpin DAP, UMNO disaran keluar dari Kerajaan Perpaduan. Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO, Muhammad Solehin Muhammad Taji berkata ahli-ahli parti tidak bersetuju dengan sikap-sikap pemimpin DAP seperti Tan Sri Lim Kit Siang dan Tan Kok Wai. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Bukit Gantang mengingatkan pucuk pimpinan parti bahawa akar umbi tidak sepatutnya dipaksa mencuci DAP. Pada 29 November lalu, Kit Siang ketika berucap di hadapan sekumpulan pelajar Malaysia di United Kingdom berkata, Perlembagaan Persekutuan tidak menyekat bukan Melayu daripada menjadi Perdana Menteri. Selain itu, Kok Wai ketika berucap pada Konvensyen DAP Kuala Lumpur Ahad lalu, mencadangkan agar kerajaan memulakan pelaksanaan pilihan raya PBT di Ibu Negara. Kenyataan veteran DAP serta pengerusi DAP Kuala Lumpur itu telah mencetuskan kontroversi dan dibantah oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Muhammad Solehin mendakwa pemimpin-pemimpin DAP bukan sahaja tidak mencuci UMNO, malah ada dalam kalangan mereka yang mengutuk UMNO ketika menyampaikan ceramah. Beliau turut mempersoalkan kewajaran menukar portfolio timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan dari Kementerian Pertahanan ke Kementerian Luar dalam rombakan Kabinet baru-baru ini. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.